Kemudian yang keliru tentang golongan yang mendakwa kononnya mereka ni ahlul hadis, lalu mereka menyalahi ijma' para ulama, terutamanya dalam bab akidah, adalah mereka mendakwa ahlul hadis padahal hadis yang mereka pegang dan ulang-ulang hanya satu. Sebab katanya ahlul hadis ni mereka pandai. Ini hadis disuruh dengan ayat Quran, ini hadis disuruh dengan hadis yang lain, barulah mereka keluarkan makna. Tapi yang mereka war-warkan sebagai ahlul hadis hanya satu hadis, hadisnya sahih, wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Jadi inilah punca golongan Wahabi menjadi keliru. Dia kata, Ustaz boleh pula kata ada bid'ah hasanah? Nabi SAW dah terus terang, dah bagi tahu kullu bid'atin dalalah. Setiap benda bid'ah sesat. Ni macam mana ulama pandai-pandai boleh kata ada bid'ah sesat, ada bid'ah tak sesat? Jadi hentamnya ulama tu pandai-pandai. Jadi kita kena habar bisik pelan-pelan kat dia, abang yang sebenarnya bukan ulama pandai-pandai. Ulama tu pandai. Yang pandai-pandai tu abang. Abang jumpa satu hadis terus bak keluar hukum. Mana boleh apa itu? Cuba tengok ulama yang pandai. Ya, hadis sahih, cara kamu tafsir hadis tidak sahih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala pakar dalam ilmu hadis. Pakar ilmu hadis pada zaman itu ratusan ribu hadis mereka hafal sekali dengan perawi. Itu standard Imam Nawawi, pakar ilmu fiqh, pakar ilmu akidah, pakar ilmu bahasa. Kata beliau ketika mensyarahkan hadis itu dalam Sahih Muslim, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalah, sabda baginda dan setiap bid'ah itu sesat, haza am makhsus. Ini lafaznya umum tapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikehendaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Boleh pula kullu makna kebanyakan. Bukankah kullu itu makna semua? Jawapannya bukan setakat boleh, banyak kali dalam Quran hadis bila Allah gunakan kullu maknanya sebahagian. Bila Nabi SAW gunakan kullu maknanya sebahagian. Atas faktor masa saya bagi satu contoh. Dalam Quran Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di belakang orang-orang miskin tu kata Nabi Khidir alaihissalam. Kan Nabi Khidir alaihissalam buat syarat pada Nabi Musa alaihissalam, nak mengaji dengan saya boleh, tapi jangan tanya dulu. Sampai masa saya cerita, jangan kamu tanya dulu. Tapi Nabi Musa alaihissalam mana tahan. Tengok benda pada zahir syariat bercanggah. Naik sampan orang ditebuk oleh Nabi Khidir. Ini tak kena ni. Jadi akhirnya Nabi Khidir terangkan, sampan tu adalah milik orang miskin. Saya nak rosakkan sampan tu bukan saja-saja, ada sebab. Sebabnya apa? Wa kana wara'ahum malik, kerana ada di sana seorang raja yang mana raja ni zalim. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahir ayat Quran, maknanya tak ada sampan yang raja ni tak ambil. Pasal Quran kata kulla. Tapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Raja hanya ambil sampan yang elok-elok saja. Sampan yang ada lubang, yang ada sompet, yang ada apa, itu raja tak mau ambil. Dan itulah hikmah kenapa dirosakkan, untuk mengelakkan daripada dirampas sampan itu oleh raja. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput, kecuali tulang sulbi. Baik, tidakkah jasad pada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala haramkan ke atas bumi? Bumi tak boleh makan jasad pada Nabi? Pada Nabi anak Adam tak? Anak Adam. Jasad orang mati syahid, Allah tidak benarkan bumi makan. Orang mati syahid anak Adam. Dalam hadis Nabi kata setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Oh, yang macam tu tak betul lah hadis Ustaz. Bukan hadis yang tak betul, koma yang tak betul faham. Patut kamu faham, kullu ibni Adam di situ maksudnya kebanyakan anak Adam, bukan semua anak Adam. Maka demikianlah kullu bid'atin dalam hadis bermakna kebanyakan bid'ah. Tapi yang sebenarnya Wahabi ni pun dia tak faham semua bid'ah sesat. Dia pun macam kita kok. Dia tak kata semua bid'ah sesat. Tak percaya cuba test. Dia datang jumpa kita. Teman tak setuju dengan maulid-maulid ni. Kenapa pula? Kan bagus kita baca tiap tahun. Nabi pun tak pernah buat. Alasan Nabi tak pernah buat. Tak payahlah selawat selang-selang tarawih. Lah pasal apa pula? Nabi pun tak pernah buat. Tak payahlah baca Yasin malam ni 10 Syaban. Pasal apa pula? Nabi pun tak pernah buat. Habis Nabi tak pernah buat, apa masalahnya? Nabi tak pernah buat namanya bid'ah Ustaz. Oh lah ya. Habis tu bid'ah sesat belaka. Oh jadi kalau macam tu Nabi tak buat bid'ah, kalau bid'ah sesat belaka. Macam tu lah. Baik. Kalau apa itu aku nampak kamu pun sesat juga. Kita test. Ini bukan hujah, ini test saja. Pasal apa pula teman sesat? Teman tak pernah terlibat. Tahlil-tahlil Muhammad teman tak pernah pergi maulid, tak pernah join.
Ya, selawat salam tarawih, teman tak senyap dia, tak ada bunyi pun. Siapa pula teman sesat? Ya, boleh kau cakap pekok ni? Lupa dah dulu. 82, 86 dulu di Malay College. Sikit-sikit lah, makalat sebuyung, boleh sikit-sikit lagi. Siapa pula teman sesat? Kamu hari-hari datang masjid naik kereta. Nabi mana pernah pergi masjid naik kereta? Kamu buat benda Nabi tak pernah buat. Sesat jugalah kamu ni. Kamu bukan main lagi melabun dalam telefon berjam-jam. Ya, mana pernah Nabi cakap dalam telefon? Kamu ni buat benda Nabi tak pernah buat, sesat jugalah kamu ni. Kalau kita test dia begitu, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia pun baru saja berkecimpung dalam bidang membid'ah sesatkan orang ni, kata orang Wahabi baru nak up lah. Wahabi baru nak up ni, dia akan pening balik. Dia kata betul juga lah. Kalau semua benda Nabi tak buat sesat ke, aku sesat jugalah macam tu. Dia akan fikir balik. Tapi kalau dia Wahabi otai, dia ni dah memang lama berkecimpung dalam membid'ah sesatkan orang, dia boleh tepih dengan mudah aja. Sidak hari bulan sambil dia tepih tu, dia bodohkan kita. Dia kata kamu jangan jadi bodoh boleh tak? Bid'ah yang sesat ni dalam urusan agama, Yop. Kalau bid'ah dalam urusan dunia tak ada masalah. Memang Nabi tak pernah naik kereta. Kereta pun tak ada zaman Nabi. Tapi naik kereta urusan dunia tak apa. Ya. Memang Nabi tak pernah guna telefon. Mana ada telefon zaman Nabi? Tapi guna telefon ni urusan dunia. Bid'ah yang haram ni kalau urusan agama, rupa macam tahlil, rupa macam selawat, rupa macam berdoa, ya, doa akhir tahun, doa awal tahun. Yang ni yang haram. Baik. Perasan tak? Bila dia cakap macam itu, bermakna dia telah bersetuju dengan apa yang Imam Nawawi rahimahullah taala bagi tahu, kullu bid'atin, setiap bid'ah bukan makna semua. Makna sebahagian. Cuma dia hanya berbeza kayu ukur saja. Kayu ukur kita, bid'ah dunia ke agama kena selari dengan syarak. Bercanggah dengan syarak tak boleh. Dia kata tak, bid'ah dunia tak apa, bid'ah agama tak boleh. Jadi kalau begitu, beza kita dengan Wahabi hanya pada kayu ukur saja. Kayu ukur yang kita pakai, kita ambil daripada mana? Daripada ulama salaf. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Masya Allah tabarakallah, dikurniakan alim dan juga fasih. Fasih ni mana apa? Cakap sikit pun dah faham. Berapa ustaz engkau ni berceramah setengah jam, orang tak faham apa dia nak abang ni. Pasal tak fasih. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, 3 baris selesai masalah bid'ah. Baris pertama, al-bid'atu bid'atani. Barang bid'ah 2 jenis. Baris yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji, satu jenis lagi terkeji. Baris yang ketiga dan terakhir, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Selesai. Mana bid'ah yang selari dengan sunnah ajaran Nabi, hak rupa itu terpuji, dan mana bid'ah yang bercanggah dengan ajaran Nabi, hak macam itu terkeji. Selesai. Wahabi kata tak betul, Ustaz. Ya betulnya bid'ah dunia tak apa. Bid'ah agama yang haram. Tak kamu mengaku salafi ke? Yalah kami salafi. Dah Imam Syafi'i itu salaf. Salafi makna pengikut salaf. Kenapa kamu tak ikut fatwa Imam Syafi'i? Dah kamu kata ikut salaf. Itu yang kami kata salafi, kamu marah pula. Salafi ikut salaf. Ini kayu ukur ulama salaf yang dipakai oleh hampir semua ulama. Bid'ah apa pun kena selari dan bercanggah dengan syarak. Kalau bagi saya 5 minit, saya boleh selesaikan insyaAllah. Pasal 5 minit pertama dah habis dah. Boleh lagi ke? Nak selesai ni, nak kata hak Imam Syafi'i betul, hak Wahabi salah. Boleh mari pada Kuala Lumpur takkan tak bagi. Ya. Bukan Kuala Kangsor, Kuala Lumpur ni jauh. Baik. 4 perkara kita boleh selesai ya. Yang pertama, bila Wahabi kata bid'ah dunia tak apa, bid'ah agama haram. Adakah Islam mari hanya nak tadbir agama saja? Dunia Islam tak tadbir? Ibadat okeylah urusan agama. Munakahat urusan dunia. Kenapa Islam tadbir? Muamalat jual beli sewa menyewa urusan dunia. Kenapa Islam tadbir? Jenayat siapa salah nak bukti macam mana? Betul-betul bersalah nak hukum macam mana? Urusan dunia. 3/4 fiqh adalah urusan dunia. Maksud apa? Wahabi senang hati kata dunia tak ada masalah. Kita ambil contoh. Insurans. Kan kita bayar katakan insurans 100 sebulan. Nanti kalau kemalangan ke apa, syarikat insurans bayar pada kita duit. Pampasan. Itu bid'ah tu. Tu zaman Nabi tak ada. Tapi jangan kata insurans saja bid'ah. Takaful pun bid'ah juga. Pernah dengar takaful? Pernah dengar sahabat Nabi jadi ejen takaful? Itu tandanya. Takaful ni bid'ah. Dua-dua bid'ah, insurans bid'ah dan takaful bid'ah dan dua-dua bid'ah dunia. Kerana insurans dan takaful ni nak menguruskan risiko. Kalau sakit dapat pambasan, kalau aksiden dapat pambasan, kalau barang hilang dia ganti. Ini urusan dunia saja. Kenapakah kedua-duanya bid'ah dunia? Hampir semua ulama dunia memfatwakan insurans konvensional haram. Dan mereka mengatakan takaful halal.
Padahal dua-dua bid'ah dunia sepatutnya dua-dua halal. Jawab para ulama yang mengharamkan insurans, kata mereka dalam amalan insurans ada elemen-elemen yang bercanggah dengan syarak. Sama seperti Imam Syafi'i terangkan, kalau bercanggah dengan ajaran Nabi, haram. Pembedahan tukar jantina ada zaman Nabi. Yang jenis potong, buang, tebuk, lubang apa tu, ada zaman Nabi. Makanya pembedahan tukar jantina ni bid'ah. Tapi pembedahan urusan dunia aja. Bid'ah hasanah kot. Pembedahan tukar jantina tu bid'ah hasanah. Yang kedua, kita boleh test. Sebab ada dua kayu ukur. Ya, satu kayu ukur Imam Syafi'i, satu kayu ukur Wahabi. Kita test lah. Mana yang konsisten itu kita nak pakai. Kita ambil satu contoh bid'ah dunia, satu contoh bid'ah agama. Bid'ah dunia yang mudah kita faham. Tak mana, yang abang kita buat sekarang ni lah rakam video. Rakam video ni bid'ah abang. Zaman Nabi tak ada orang rakam video. Tapi rakam video ni urusan dunia. Kita ambil sebagai contoh. Satu lagi kita ambil berdoa. Berdoa adalah ibadah. Di sisi kita, tak apalah doa tu tak ada warid daripada Nabi pun, asal jangan melanggar syarak sudah. Kata Wahabi tak boleh. Doa ibadah. Kalau tak ada dalil Nabi doa akhir tahun, tak ada dalil Nabi doa awal tahun, maka haram kita buat. Kita boleh test. Apa hukum rakam video ceramah ni? Satu bid'ah dah. Ada buat live ke? Dua bid'ah di situ. Lepas itu ada promote dalam WhatsApp dah live, link live ni. Ada 3 bid'ah di situ. Buat rakaman 1 bid'ah, dibuat live 2 bid'ah, pergi promote dalam WhatsApp pula 3 bid'ah. 3 bid'ah dunia. Apa hukum? Kawan-kawan kita Wahabi jawab mudah je, bid'ah dunia, tak apa masalah. Habis kita yang ikut Imam Syafi'i nak jawab apa? Kita jawab tak ada masalah, pasal tak melanggar syarak. Tapi kan ada orang gunakan teknologi rakaman, dia rakam aksi lucah. 1 bid'ah. Lepas dia rakam aksi lucah, dia upload dalam YouTube. 2 bid'ah. Lepas dia upload dalam YouTube, dia promote dalam Facebook. 3 bid'ah. 3 ni bid'ah dunia. Kamu nak fatwa apa? Bid'ah hasanah. InsyaAllah Wahabi pun tak tergamak nak kata bid'ah hasanah walaupun bid'ah dunia. Maknanya kayu ukur dia problem. Kalau dia kata itu bid'ah hasanah, dengan dia problem lah. Baik. Yang kedua, doa. Doa di sisi kita adalah ibadah yang umum. Kalau ibadah khusus kita dengan Wahabi sepakat. Kadang Wahabi pun tak faham. Kita kata ada bid'ah hasanah dalam ibadah. Saya pernah kena masa saya ceramah di Alustar. Dia kata, dalam live lah, dia komen dalam live. Dia kata, kalau boleh buat bid'ah hasanah dalam ibadah, Ustaz, apa kata kita sembahyang subuh 4 rakaat? Apa macam? Ustaz kata boleh buat bid'ah hasanah dalam ibadah. Jadi orang yang jaga live tu dia baca soalan tu. Saya geram sejam lebih dah ceramah, tak faham lagi. Saya kata, tuan-tuan, kita kata asal baik boleh buat, baik tu ikut neraca syarak, bukan ikut kepala otak hang. Geramnya pasal. Sembahyang subuh 4 rakaat tu tak baik daripada neraca syarak. Kerana apa? Kerana sembahyang ibadah yang diikat. Kita buat lain daripada ikatan tak boleh. Tapi doa kan ibadah yang tak diikat. Nak doa bila, nak doa macam mana, nak doa ramai-ramai, nak doa seorang, tak ditetapkan. Tapi Wahabi strict. Kita test. Oleh kerana Wahabi kata doa ibadah, kalau tak ada dalil Nabi buat, haram kita buat. Nak tanya pada Wahabi, ada tak dalil Nabi SAW berdoa dalam bahasa Melayu? Confirm tak ada. Ada tak dalil Nabi SAW berdoa minta anak-anak berjaya dalam peperiksaan? Pun tak ada juga. Peperiksaan mana ada zaman tu. Habis satu orang lebay yang kat tangan, ya Allah bagilah anak-anak Korea kami berjaya dalam SPM, bagilah dia mendapat semua A, janganlah ada soalan bocor kasi anak kena risik pula. Ada ke doa macam tu daripada Nabi SAW? Atau orang ni masuk neraka lah ke buat benda baru dalam ibadah? InsyaAllah Wahabi pun tak tergamak nak kata macam tu. Yang ketiga, yang sepakat antara kita dengan Wahabi apa? Saya lebih suka cari yang sepakat dulu. Adalah kita kena ikut sunnah Nabi. Wahabi kata macam tu, kita pun setuju. Kita kena ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi makna apa? Cara Nabi. Macam mana cara Nabi SAW berdepan dengan benda baru, benda bid'ah, benda yang Nabi sendiri tak buat, benda yang Nabi tak suruh, tiba-tiba orang buat. Adakah Nabi tengok benda dunia, Nabi kata tak apa, dunia buat pergilah. Ataupun Nabi tengok benda agama, Nabi larang. Atau Nabi tengok benda tu selari dengan syarak, Nabi benarkan, bercanggah dengan syarak, Nabi larang. Kita dapati Nabi SAW, sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i, bagi dia tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Semayang dunia ke agama? Semayang. Agama. Di zaman Nabi SAW, ada satu imam, dia buat bid'ah dalam semayang. Dia buat benda yang Nabi tak biasa buat dan Nabi tak biasa suruh. Apa dia? Tiap rakaat dia baca suratul Ikhlas. Dia baca Fatihah, betul lah dia jadi imam sama Isyak. Fatihah selesai, dia baca Qul Huwallahu Ahad bagi habis, dia baca surah misalnya Wadduha. Kemudian dia rokok. Rakaat kedua, Fatihah lagi sekali, Qul Huwallahu lagi sekali, barulah dia baca Alam Nashrah, baru dia rokok.
Jadi benda ni pertama Nabi SAW tak pernah buat. Duk baca Qul Allah tiap rakaat Nabi tak buat. Yang kedua Nabi pun tak suruh apa itu. Yang ketiga makmum tak suka. Jadi makmum hantar wakil lah, bawa kat imam, imam pilihlah satu. Kalau imam nak baca Qul Allah cukuplah dengan Qul Allah, tak payahlah baca surah. Kalau imam nak baca surah, tak payahlah Qul Allah, pilih salah satu, jangan baca dua-dua. Lebih kuranglah imam jawab, dia kata, ish, kalau mikir orang nak teman jadi imam, rupa inilah teman sembahyang. Kalau kurma nak rupa lain, nanti imam lain dah senang. Susah hati. Akhirnya makmum mengadu kepada Nabi SAW, imam kami ni macam ni masalah dia. Kalau betul lah teori, buat benda baru dalam ibadah tu automatik haram, maknanya Nabi SAW kena panggil imam ni dan larang. Kerana kewajipan seorang Rasul, tabligh, menyampaikan hukum, benda ni haram Nabi panggil, buat benda saya tak pernah buat, buat benda saya tak pernah suruh dalam ibadah ni haram. Dah jangan buat lagi. Tidak begitu yang berlaku. Nabi SAW panggil, Nabi tanya, kenapa imam tak mau ikut cadangan daripada jemaah? Jawab dia, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya aku kasih kepada suratul ikhlas wahai Rasulullah. Kasih pada ayat Quran bercanggah tak dengan syarak? Tak bercanggah. Ulang ayat yang kita suka dalam Quran bercanggah tak dengan syarak? Kulah imam kampung kita, asal sembahyang kuliah ku Allah, asal sembahyang kuliah ku Allah. Ada larangan tak? Memanglah kadang kita cemoy, tapi ada larangan tak? Oleh kerana benda ni baik dan tidak bercanggah dengan syarak, bahkan Nabi puji. Nabi kata hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kasih kamu kepada surah tersebut memasukkan kamu dalam syurga. Dan yang terakhir, saya duduk tengok tu muka saya, lain duduk tengok muka pintu. Baik, iaitu Khulafa ar-Rasyidin. Saya ambil satu contoh saja. Sebab mereka kata tak boleh buat bid'ah dalam perkara agama. Azan perkara agama ke atau dunia saja suka-suka nyanyi-nyanyi je? Azan perkara agama. Seruan dalam sembahyang. Sahabat Nabi, seorang Khulafa ar-Rasyidin, salah seorang Khulafa ar-Rasyidin iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu buat bid'ah dalam perkara azan. Zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, azan untuk salat Jumaat sekali ya. Khatib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, azan sekali cukup. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau buat bid'ah. Beliau tambah azan sebelum itu lagi. Kerana apa? Kerana beliau lihat kalau azan masih macam dulu, ramai orang tak sempat solat Jumaat ataupun terlambat. Itu ijtihad Sayyidina Uthman je Ustaz. Yalah, ijtihad Sayyidina Uthman kan baik daripada ijtihad kamu. Lagi satu, ijtihad Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dipersetujui oleh semua sahabat Nabi. Tak ada seorang pun komplain. Tak ada seorang kata, ini tak boleh, ini bid'ah ni. Ini urusan agama, boleh buat bid'ah. Tak ada seorang pun komplain. Maknanya apa? Maknanya ijma' sahabat Nabi boleh melakukan bid'ah dalam perkara agama asalkan hasanah, iaitu selari dengan syarak. Haza wabillahi taufiq wa hidayah.